Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Musaddiq Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahaikum bi tahiyatin Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi azza wa jalla. Ala wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqin wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang betul atas peluang untuk saya turut serta menyampaikan pandangan dalam sesi perbahasan Belanjawan 2023 yang dibentangkan sebelum daripada ini. Ayat yang saya bacakan tadi yang bermaksud, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta penyesalan. Maksud terbelenggu di sini ialah kedekut, dan menghulurkan dengan sehabis-habisnya ialah boros. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisyim ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini, Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Datuk yang dipertua, saya berpandangan kita mempunyai satu matlamat yang seiring apabila kita bercakap soal belanjawan negara. Pertama, berbelanja berdasarkan sejauh mana keperluan rakyat dan negara. Kedua, sasaran menoktahkan kemiskinan menjadi agenda utama di setiap peringkat. Dan yang ketiga, menanggapi penyelesaian terhadap isu kos sara hidup secara menyeluruh dan bersepadu. Jika kita perhatikan model zakat yang merupakan antara model teras dalam sistem keuangan Islam, tumpuan yang diberikan keutamaan adalah berasaskan prinsip pengagihan kekayaan dalam masyarakat. Inilah jua teras dalam setiap pembentangan belanjawan, iaitu bagi memastikan kekayaan dalam masyarakat berpusing dan tidak berlega dalam satu golongan tertentu sahaja. Alhamdulillah, di Kedah kita bangunkan prinsip Kedah tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya berbakti. Tuan yang dipertua, sekolah agama, tahfiz dan pondok adalah tunjang kepada pembangunan modal insan dalam negara. Kerajaan telah melancarkan dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 sebagai kesinambungan terhadap dasar pendidikan tahfiz negara 1.0. Saya ingin menyentuh beberapa persoalan di bawah dasar ini kepada Kementerian Pendidikan khususnya. Pertama, sejauh mana penyediaan plan dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 ini dirangka dengan kerjasama dengan pihak berkuasa agama negeri dan persatuan tahfiz khususnya di negeri-negeri. Kedua, apakah ada sedikit bantuan bersifat one-off akan disalurkan kepada sekolah agama rakyat yang dimasukkan sebagai syur di bawah dasar pendidikan tahfiz negara tersebut? Ketiga, berapa golongan tahfiz profesional yang sudah berjaya dilahirkan di bawah dasar ini, dan apa langkah kerajaan bagi memastikan sasaran 250,000 hufaz profesional
dapat direalisasikan. Tuan Yang di-Pertua, negara berhadapan dengan pelbagai bencana alam yang semakin kerap berlaku sejak kebelakangan ini. Saya memahami isu perubahan iklim yang dibentangkan di hadapan kita pada hari ini, namun satu perkara yang kita sering lalai adalah kemungkinan bencana-bencana ini juga teguran daripada Maha Pencipta kepada kita. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kita selalulah beringat jangan undang kemurkaannya dalam negara. Tuan Yang di-Pertua, saya kira sejak kebelakangan ini juga berbagai NGO yang tampil untuk sama-sama menyumbang dalam misi-misi kemanusiaan dan sumbangan bantuan yang berterusan. Sebagai contoh, Khidmat Malaysia. Kebetulan saya juga pengurusi Khidmat Malaysia di negeri Kedah. Dan Jabatan Amal ataupun dipanggil sebagai Semut Merah Malaysia, antara NGO yang sinonim dengan pelbagai misi pasca bencana. Mereka adalah golongan sukarelawan yang hadir tanpa mengharapkan upah dan sebagainya. Oleh yang demikian, Datuk Yang Bertuah, saya ingin mencadangkan kepada kementerian untuk memberikan pengiktirafan kepada NGO ini atas sumbang bakti yang disalurkan. Ada sebahagian NGO yang selayaknya mendapat penghargaan di atas khidmat bakti mereka di lapangan yang membantu agensi menjalankan tugas kemanusiaan. Saya juga mencadangkan kepada kementerian supaya membangunkan satu kerjasama strategik, khususnya dalam aspek pemberian latihan SAR dan sebagainya kepada NGO-NGO ini, seperti Khidmat Malaysia dan Jabatan Amal Malaysia, supaya mereka dapat lebih berperanan dalam misi-misi kemanusiaan dan penyelamatan. Izin mencelah, Datuk. Setuju tak kalau saya cadangkan masuk dalam ucapan supaya kerajaan memberi pengiktirafan secara lebih besar, sebab NGO adalah badan yang menghubung di antara masyarakat dengan masyarakat. Kutipan dananya dukungan masyarakat. Andainya kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan, boleh mengizinkan supaya diberikan pelepasan cukai pendapatan kepada penyumbang kolaborasi bersama dengan NGO dalam kerja khidmat kemasyarakatan di dalam negara maupun di luar negara. Terima kasih. Saya bersetuju sangat-sangat dengan ucapan tersebut dan mohon masukkan dalam teks ucapan saya. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan isu industri getah negara yang semakin malap ketika ini. Dalam jawapan kementerian di Dewan Rakyat baru-baru ini, kementerian telah menjelaskan faktor-faktor yang mendorong penurunan produktiviti getah, antaranya disebabkan harga getah yang rendah, penyakit luruhan daun yang melanda, kekurangan penoreh getah, serta perubahan iklim yang menyebabkan pengurangan hari ini untuk menoreh. Tuan Yang-Pertua, saya berpandangan ke semua agensi-agensi yang berkait dengan komoditi getah ini perlu duduk semeja dan merangka satu hala tuju baharu terhadap industri getah dalam negara. Kalau kita lihat daripada sudut agensi dan kementerian sendiri, Lembaga Getah Malaysia, LGM, berada di bawah Kementerian Pelalangan dan Komuniti, manakala RISDA berada di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Mengapa kita tidak strukturkan agensi ini di bawah satu kementerian, satu hala tuju, satu dasar, walaupun secara prinsipnya kita boleh bekerja melentas kementerian. Saya merasakan sudah sampai masanya kerajaan memberikan nafas baharu terhadap industri getah dalam negara kita. Kita persoal tentang penyakit luruhan daun yang memberikan kesan langsung terhadap produktiviti kita. Namun hanya 44 kawasan merangkumi 8,041 hektar tanah yang dikawal oleh LGM daripada jangkitan penyakit. Bagaimana dengan kawasan-kawasan getah yang lain yang ada di seluruh negara ini?
Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian juga dalam Dewan ini mengenai isu hutan simpan Ulu Muda. Untuk pengetahuan semua, Kerajaan Negeri Kedah telah mengambil satu keputusan untuk mengekalkan kawasan tadahan di hutan simpan Ulu Muda yang berkeluasan 163,000 hektar. Pengekalan kawasan tadahan hutan ini bukan sahaja untuk mengairi kawasan penanaman padi di negeri Kedah yang menjadi tunjang kepada tahap secara diri industri padi dan beras negara, bahkan juga membekalkan air kepada kedua-dua negeri yang berjiran dengan Kedah, iaitu Pulau Pinang dan Perlis. Pulau Pinang sebagai contoh telah mengabstrak kira-kira 1,100 juta liter air dari Sungai Muda. Sedangkan dalam masa yang sama, rakyat Kedah sendiri hanya menggunakan 800 juta liter air dalam sehari. Saya ingin tegaskan bahawa jika kita benar-benar menelusuri isu yang dibangkitkan oleh Kerajaan Negeri Kedah ketika ini, ia adalah isu memelihara hak dan kepentingan Negeri Kedah itu sendiri. Tidak sedikit pun berbangkit soal kita hendak menceroboh kepentingan negeri-negeri lain. Oleh sebab itu, saya mengharapkan agar perkara ini mendapat perhatian kementerian yang bertanggungjawab. Pemeliharaan hutan simpan Hulu Muda tidak hanya melibatkan pengekalan biodiversiti yang terkandung dalam pemindahan ekologi fizikal atau EFT, bahkan juga perlu dinilai dari sudut kerugian akibat kehilangan hasil hutan, kos penyelenggaraan sumber dan aliran sungai serta kelestarian alam semula jadi. Tambahan lagi, sumber pemeliharaan ini menjadi tempat bergantung kepada pihak lain yang menggunakan kepentingan daripada sumber hutan simpan Hulu Muda. Kesemua ini perlu dinilai secara objektif dan diteliti sebabkan kos melepas Kerajaan Negeri Kedah lebih besar daripada apa yang dinilai. Jadi saya mohon pertimbangan kementerian supaya nilai pempasan pengekalan hutan termasuklah dalam konteks EFT ini ditingkatkan kepada 100 juta setahun sebagai nilai yang setimpal dengan apa yang dihadapi oleh Kerajaan Negeri Kedah. Pemeliharaan hutan simpan Hulu Muda tidak menjadi satu faktor utama, bahkan juga diambil kepentingannya untuk kegunaan pihak lain. Ini yang harus diambil pertimbangan oleh kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, isu bekalan air di negeri Kedah memerlukan tumpuan khusus daripada kerajaan. Ada beberapa perkara berbangkit mengenai isu bekalan air Kedah. Di antaranya berkait dengan pembinaan aset bekalan air yang tidak seiring dengan pertumbuhan tahap pembangunan yang berlaku ketika ini. Penyelenggaraan dan rizab margin yang rendah serta peratusan air terawat tidak terhasil yang tinggi mencecah 46.7%. Saya mengharapkan agar kementerian bertanggungjawab dapat meneruskan komitmen kewangan dalam projek-projek penaiktarafan loji rawatan air yang sedang berlangsung ketika ini, iaitu di LRA Pendang, Pelubang, Bukit Selambau, Sungai Limau dan Lubuk Buntar Lama. Saya ingin mengetahui apakah status perkembangan terkini bagi setiap projek penaiktarafan di 5 LRA yang disebutkan ini serta jangkaan projek ini akan siap. Perkara kedua adalah berkenaan plan pengurangan air tidak terhasil NRW, di mana kawan saya daripada Perlis juga sebut, maka Kedah pun berlaku juga NRW ini. Plan pembangunan Kedah 2035 telah meletakkan sasaran pengurangan kadar NRW 1% setahun. Jadi proses yang melibatkan penggantian paip di seluruh negeri Kedah menelan keseluruhan kos kira-kira 1 bilion. Oleh itu saya ingin mengetahui peruntukan pengurangan NRW yang diluluskan di bawah RMK 11 iaitu 104.7 juta. Bilakah projek ini akan disiapkan serta plan keseluruhan pihak kementerian untuk memastikan hasrat pengurangan 1% NRW di Kedah dapat turut direalisasikan. Datuk Yang di-Pertua, saya telah bangkitkan dalam
perbahasan saya sebelum ini bahawa prinsip federalisme harus ditegakkan berdasarkan kerajaan kepada kerajaan. Apa yang mendukacitakan adalah kerajaan persekutuan mengambil langkah membelakangi kerajaan negeri dalam menguruskan dasar dan program utama yang dijalankan di peringkat negeri. Acara pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 2023 atau singkatannya 5-2023 merupakan pameran maritim dan aeroangkasa yang terkemuka di rantau Asia Pasifik. Ia bukan acara kecil-kecilan tetapi menjadi tumpuan industri maritim dan aeroangkasa di seluruh negara. Apa yang berlaku sehari dua ini, Tuan Yang Di-Pertua, di mana Menteri Besar tidak boleh dijemput untuk menghadiri 5 di Langkawi. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan sekalian, para yang berhormat senata, bahawa Langkawi itu ialah dalam negeri Kedah. Menteri Besarnya ada di situ. Jadi Menteri Besar sebagai tuan rumah tapi tak mau jemput untuk pergi pameran di Langkawi. Jadi persoalannya yang kita sebut sebagai perpaduan, yang kita sebut sebagai madani, di mana letaknya perkataan ini? Saya berpandangan kerajaan negeri Kedah tidak harus dipinggirkan dalam bersama-sama bekerjasama dalam memastikan kelancaran program 5 ini. Apatah lagi ada pihak tertentu mengambil langkah memboikot kehadiran Menteri Besar Kedah dalam acara-acara rasmi dalam program pameran tersebut. Persoalannya mengapa kita masih berpegang kepada mentaliti mundur sedemikian sedangkan ada garis pemisah di antara soal kepartian dan soal kerajaan kepada kerajaan. Saya mohon kerajaan tampil bertanggungjawab menjelaskan kemulut yang dibangkitkan ini serta mengambil langkah memperbetulkan tindakan yang timpang tersebut. Datuk Yang Di-Pertua, akhirnya saya ingin menyentuh berkenaan dengan isu muara sungai yang cetek sehingga menjejaskan tangkapan ikan dan pendapatan para nelayan secara keseluruhannya. Isu ini telah lama dibangkitkan dan memerlukan ketekunan daripada semua pihak untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Terdapat beberapa kawasan pangkalan nelayan yang terjejas disebabkan oleh muara sungai yang cetek dengan lumpur dan dibeting pasir yang terbentuk. Di negeri Kedah sendiri, selain Kuala Kedah yang menjadi tempat tumpuan isu muara sungai cetek, pangkalan nelayan di Kuala Sanglang, Kuala Kerpan, Kuala Tunjang serta di Langkawi turut mengalami masalah yang sama. Masalah muara sungai cetek ini kebiasaannya berlaku beberapa hari dalam tempoh sebulan antara 3 hingga 5 petang atau 7 hingga 8 malam menyebabkan para nelayan sukar untuk keluar mencari pendapatan. Ada antara mereka yang terpaksa keluar lebih awal, kira-kira 5 ke 6 jam untuk keluar ke laut, khususnya untuk menangkap sotong yang dilakukan pada waktu malam. Ia mendedahkan risiko secara tidak langsung kepada para nelayan. Oleh itu, saya mengharapkan pihak kementerian dapat meneliti isu ini dengan mendalam. Jadi fahamkan pembinaan benteng pemecah ombak yang dilakukan di sebahagian kawasan di Kuala Terengganu dan Kemaman berjaya menyelesaikan isu muara sungai yang cetek ini. Jadi, adakah model penyelesaian yang sama sedang diteliti di kawasan lain khususnya di negeri Kedah dan juga negeri sebelah sahabat saya Perlis yang turut terdedah kepada permasalahan yang sama. Jadi sekian saja ucapan saya. Saya menyokong RU Perbekalan 2023. Terima kasih, Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Musadaq Ahmad atas perbahasan tadi.